Assalamualaikum. Saya Abdul Rahman bin Abdul Talib, Pelajar Kolej Politik Mara Alustar, Kos Computer System and Networking. Sebelum saya mulakan, saya ingin bertanya anda, apakah itu hubungan diplomatik? Untuk saya, hubungan diplomatik adalah sebuah hubungan yang di mana dibangun dan dilakukan oleh kedua buah negara, yang di mana dilakukan dengan bantuan berbagai macam alat perlengkapan dari sebuah negara, yang di mana biasanya disebut dengan sebutan utusan, perwakilan negara, perwakilan diplomatik, atau disebut dengan diplomatic mission. Tetapi tajuk kita hari ini bukan hubungan diplomatik, tapi PBB. Apa itu PBB? Atau lebih dikenali sebagai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu disingkatkan kepada PBB ialah sebuah pertubuhan antarabangsa yang ditubuhkan di San Francisco, California pada 24 Oktober 1945 selepas Perang Kedua. Keahliannya terbuka kepada semua negara di seluruh dunia. Matlamat utamanya sebagaimana yang ditetapkan dalam piagamnya adalah untuk mengelakkan perulangan pertikaian yang hebat, menegaskan hak asasi manusia yang utama, menjamin rasa hormat akan undang-undang antarabangsa, serta memperbaiki taraf hidup penduduk di seluruh dunia. PBB telah ditubuhkan semata-mata untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang telah dibubarkan setelah gagal menghalang Perang Dunia Kedua. Ibu pejabat asal PBB terletak di San Francisco, namun bertukar operasinya ke kota New York yang merupakan ibu pejabat sejak 1946 sehingga kini. Istilah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations dicetuskan oleh Franklin D. Roosevelt sewaktu Perang Dunia Kedua berlangsung untuk merujuk kepada pihak berikat yang terdiri daripada 26 buah negara. Nama ini digunakan secara rasmi buat pertama kalinya pada 1 Januari 1942 dalam Pengisytiharan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pengisytiharan ini bertujuan untuk mengikat ahli-ahli pihak berikat kepada prinsip-prinsip piagam Atlantik serta untuk menerima sumpah daripada ahli-ahlinya supaya tidak menutup keamanan daripada kuasa paksi. Selepas pengisytiharan itu, pihak berikat menggunakan nama gagasan untuk PBB telah diperincikan dalam pengisytiharan yang ditandatangani dalam persidangan pihak berikat di Moskow, Kahirah dan Tehran sewaktu masih berperang pada tahun 1943. Dari Ogos sehingga Oktober 1944, wakil-wakil daripada Perancis, Republik China, United Kingdom, Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet bertemu untuk memperincikan rancangan-rancangan di Estate Dumbarton Oaks, Washington DC. Perbincangan ini dan perbincangan yang kemudian dihasilkan cadangan-cadangan yang menggariskan tujuan-tujuan pertubuhan itu, keahlian dan alat-alatnya, serta pengurusan untuk memeliharakan keamanan dan keselamatan antarabangsa, serta kerjasama ekonomi dan sosial antarabangsa. Cadangan-cadangan yang telah dibincangkan dan diperdebatkan oleh kerajaan-kerajaan dan rakyat-rakyat sejagat. Pada 25 April 1945, persidangan PBB tentang pertubuhan antarabangsa bermula di San Francisco. Selain kerajaan-kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan termasuk kelab lain antarabangsa telah dijemput untuk membantu menggubal piagam. 50 negara yang menghadiri persidangan ini menandatangani Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam
2 bulan kemudian pada 26 Jun. Poland tidak menghadiri persidangan itu, tapi satu tempat telah diuntukkan kepadanya dan kemudian menandatangani piagam itu. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ditubuhkan secara rasmi pada 24 Oktober 1945. Selepas piagamnya telah diratifikasi oleh lima ahli tetap Majlis Keselamatan, iaitu Amerika Syarikat, United Kingdom, Kesatuan Soviet, Perancis, Republik China serta kebanyakan daripada 46 penandatangan yang lain. Perhimpunan Agung yang pertama yang diadakan di Rumah Charles, London, United Kingdom pada 10 Januari 1946 disertakan oleh 51 negara. Pada April 2004, sebanyak 191 negara telah menyertai pertubuhan ini. Bangunan Ibu Pejabat PBB terkini dibina di sebelah Sungai East River, New York City pada tahun 1949. Bagaimanapun, bangunan ini bukannya hak milik Amerika Syarikat. Ia dibina di atas tanah yang dibeli oleh John D. Rockefeller Jr. dengan derma sebanyak 8.5 juta dolar dan direka bentuk oleh pasukan arkitek antarabangsa, termasuknya Le Corbusier Perancis yang termasyur, Oscar Niemeyer Brazil dan wakil-wakil daripada banyak negara yang lain. Pasukan itu diketuai oleh Wallace K. Harrison, Pengetua Harrison dan Abramovich NYC. Ibu Pejabat PBB di New York dibuka secara rasmi pada 9 Januari 1951. Sedangkan Ibu Pejabat PBB yang utama ditempatkan di New York. Terdapatnya agensi-agensi utama yang terletak di Geneva, Hague, Vienna, Montreal, Bonn dan tempat-tempat yang lain. Alamat Ibu Pejabat PBB ialah 760 United Nations Plaza, New York, NY 10017 USA. Oleh sebab bangunan utama PBB telah lama, PBB adalah dalam proses mengubah suai serta memperbesarkan bangunan ini. Untuk kegunaan sementara waktu, sebuah ibu pejabat yang direka bentuk oleh Fumihiko Maki telah dibina di antara Jalan ke-41 dan Jalan 42 di New York. Struktur organisasi piagam PBB pula menguntukkan 6 alat yang utama, iaitu yang pertama, Perhimpunan Agung. Perhimpunan Agung PBB GA terdiri daripada kesemua ahli-ahli pertubuhan ini dan bertemu setiap tahun di bawah seorang presiden yang dipilih daripada wakil-wakilnya. Sebagai alat PBB tunggal yang diwakili oleh kesemua ahli, perhimpunan ini bertindak sebagai forum untuk ahli-ahlinya membincangkan persoalan undang-undang antarabangsa serta membuat keputusan tentang pengendalian pertubuhan ini. Yang kedua, Majlis Keselamatan. Majlis Keselamatan UN merupakan alat yang paling berkuasa dalam PBB. Ia bertanggungjawab kepada pemeliharaan, keamanan dan keselamatan antara negara-negara. Sedangkan alat-alat PBB yang lain hanya membuat cadangan kepada kerajaan ahli-ahli. Majlis Keselamatan mempunyai kuasa di bawah piagam PBB untuk memutuskan mana satu kerajaan ahlinya harus melaksanakan keputusannya. Keputusan-keputusan Majlis Keselamatan digelarkan ketetapan Majlis Keselamatan PBB. Ahli-ahli Majlis Keselamatan bergila-gila memegang jawatan pengurusi setiap bulan. Ketiga, Majlis Ekonomi dan Sosial. Majlis Ekonomi dan Sosial ECOSOC PBB membantu Perhimpunan Agung untuk mempromosikan kerjasama dan perkembangan ekonomi dan sosial antarabangsa. ECOSOC mempunyai 54 ahli yang dipilih oleh Perhimpunan Agung untuk tempoh 3 tahun. Walaupun setiap ahli PBB berlayak untuk dipilih, ahli-ahlinya sentiasa menyokong ahli-ahli daripada negara dunia pertama. Presiden ECOSOC dipilih untuk
tempoh 1 tahun daripada kalangan ahlinya yang merupakan kuasa kecil walaupun tengah. ECOSOC merupakan setiap tahun pada bulan Julai untuk sidang selama 4 minggu sejak 1998. Ia telah mengadakan lagi sebuah mesyuarat pada setiap April untuk bertemu dengan menteri-menteri kewangan yang menguasai jawatankuasa utama dalam Bank Dunia dan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF. ECOSOC berfungsi dengan cara yang serupa dengan organ-organ PBB yang lain, termasuklah mengumpul maklumat, menasihatkan ahli-ahli negara dan membuat cadangan. Tambahan pula, ECOSOC adalah di dalam kedudukan yang baik untuk memberikan polisi kepaduan dan menyelaraskan fungsi-fungsi badan subsidiari PBB yang tertindih, di mana dalam peranan ini bahawa ia amat giat. Keempat pula, Majlis Keramanahan PBB telah ditubuhkan untuk membantu memastikan bahawa wilayah-wilayah bukan perintah diri ditadbirkan melalui penjagaan kepentingan penduduk-penduduk serta keamanan dan keselamatan antarabangsa. Kini, kesemua wilayah amanah ini kebanyakannya merupakan mandat Liga Bangsa-Bangsa ataupun wilayah yang diambil daripada negara-negara yang ditegaskan pada akhir Perang Dunia Kedua, telah memperoleh kerajaan sendiri ataupun kemerdekaan baik sebagai negara tersendiri maupun melalui penggabungan dengan negara jiran yang merdeka. Palau merupakan wilayah yang terakhir dan telah menjadi ahli PBB pada Disember 1994. Selepas misinya telah siap, Majlis Peramahan menggantungkan operasinya pada 1 November 1994 dan melalui ia masih wujud pada kertas. Penghapusan yang rasmi memerlukan penyemakan piagam PBB. Bagaimanapun, pada Mac 2005, Setiausaha Agung Kofi Annan mencadangkan reformasi yang meluas, termasuknya menghapuskan Majlis Keramanahan dan yang kelima, Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Mahkamah Keadilan Antarabangsa dikenali dalam bahasa-bahasaan sebagai Mahkamah Dunia atau ICJ, merupakan alat kehakiman yang utama untuk PBB. Ia ditempatkan di Peace Palace, Hague, Belanda, ditubuhkan pada tahun 1945. Mahkamah ini merupakan waris kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Mahkamah ini harus tidak dikeliru dengan Mahkamah Jenayah Antarabangsa Belgium yang juga mempunyai kuasa sejagat. Bahasa Inggeris dan bahasa Perancis merupakan bahasa rasminya. Fungsi-fungsi utamanya adalah untuk menyelesaikan pertikaian undang-undang yang diserahkan oleh ahli-ahli negara serta untuk memberi nasihat tentang soalan-soalan undang-undang yang diserahkan oleh alat-alat dan agensi-agensi antarabangsa yang diberi kuasa. Bilangan keputusan yang dibuat oleh ICJ masih tidak banyak, tapi terdapatnya kesanggupan yang lebih besar untuk menggunakan mahkamah ini sejak tahun-tahun 1980-an, khususnya di kalangan negara-negara membangun. Bagaimanapun, Amerika Syarikat telah menarik diri daripada bidang kuasa wajib pada tahun 1986 dan kini hanya menerima keputusan mahkamah mengikut budi bicaranya. Dan yang terakhir, yang keenam, ialah Sekretariat ialah PBB dikuasai oleh Setiausaha Agung yang dibantu oleh sekumpulan kaki tangan awam antarabangsa. Piagam PBB mensyaratkan bahawa kaki tangannya dipilih daripada kawasan-kawasan yang meluas di seluruh dunia. Setiausaha Agung seorang diri sahaja bertanggungjawab memilih kaki tangan. Sekretariat PBB membekalkan kajian melalui kajian, maklumat dan kemudahan yang diperlukan oleh badan-badan PBB untuk mesyuarat mereka.
Ia juga melaksanakan tugas yang diarahkan oleh Majlis Keselamatan Perhimpunan Agung, Majlis Ekonomi dan Sosial dan badan-badan PBB yang lain. Tugas-tugas Setiausaha Agung termasuklah membantu menyelesaikan pertikaian antarabangsa, mentadbirkan operasi penjagaan keamanan, mengatur persidangan antarabangsa, mengumpul maklumat tentang pelaksanaan keputusan-keputusan Majlis Keselamatan serta berunding dengan kerajaan ahli-ahlinya terhadap pelbagai langkah yang dimulakan oleh PBB. Ramai telah mendengar sesuatu tentang perkara ini. Organisasi Antarabangsa PBB, ahli-ahlinya adalah hampir semua negara di dunia, tetapi tidak ramai yang tahu apa berfungsinya ia melaksanakannya. Struktur PBB termasuklah 6 bahagian utama yang bekerja terlibat dalam mereka dan isu-isu lain. Tujuan utama organisasi untuk mengekalkan keamanan dan keselamatan di dunia kita. Di samping itu, PBB menggalakkan penubuhan perhubungan persahabatan di antara negara-negara, menggalakkan pembangunan kerjasama komprehensif, sosial, ekonomi, kemanusiaan dan budaya. Ia muncul pada tahun 1945. Sistem bangsa-bangsa bersatu sedang berusaha untuk membantu rakyat bumi dalam pelbagai bidang dan isu-isu. Dokumen konstituen utama organisasi ini adalah perlembagaannya yang menyenaraikan tanggungjawab dan hak-hak ahli-ahlinya yang membolehkan untuk mencapai matlamat yang sama. Struktur PBB yang bertujuan untuk mencapai kehormatan sejagat terhadap semua hak-hak rakyat dan manusia. Bagi melaksanakan organisasi ini, setiap negara anggota memotong caruman mandatori. Prinsip asas adalah bahawa lebih kaya negara ini adalah lebih banyak sumbangan kepada bajet PBB dihasilkannya. Jadi, pada kiraan terakhir, lebih daripada 82 daripada bajet organisasi membayar 16 negara terkaya bumi. Wang itu dihantar ke setiap bahagian PBB bagi menjalankan tugas dan kuasa mereka. Struktur PBB termasuk seperti organ-organ seperti Majlis Keselamatan, Sekretariat Perhimpunan Agung, Majlis Peramanahan, Majlis Ekonomi dan Sosial, Majlis Keadilan Antarabangsa. Setiap satu daripada agensi-agensi ini terlibat dalam pelbagai isu supaya mereka mempunyai banyak sokongan dan badan-badan penasihat. Peranan PBB pula adalah untuk memelihara keamanan dunia, mengekalkan keamanan dunia, menyelesaikan konflik antarabangsa menerusi meja rundingan, menyelesaikan konflik antarabangsa menerusi kerjasama antarabangsa, mewujudkan hubungan yang baik antara negara anggota, melindungi hak asasi tanpa mengira bangsa, agama, budaya dan warna kulit, melindungi kebebasan manusia tanpa mengira bangsa, agama, budaya dan warna kulit, menyatu padukan seluruh penduduk dunia dan menjadi pusat penyelaras semua program tindakan. Peranan PBB ialah untuk menyatukan fikiran, pendapat dan tindakan negara-negara anggotanya terhadap sesuatu masalah yang membabitkan kepentingan sejagat.